Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa 'azimana wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du, yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam yang dan juga barisan ahli jawatan kuasa surau, dan yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayahanda bunda muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah al-arif billah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah ta'ala, dan kepada kedua orang tua kita bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
عزيزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnia taufik dan hidayahnya dapat lagi kita menyambung kuliah kita, menyambung huraian kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Kitab membicarakan tentang asas akidah, fiqh dan tasawuf. Tamam. Maka kita menyambung pada muka surat yang ke-10 kitab Jawi. Masih lagi dalam bab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ad-Durrus Tsamin, walitahsili hadzal qadri yakfil amalu bi kitabi Minhajil Abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardul ain. Artinya, dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang qadar ini, yakni qadar fardu ain ini, memadalah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan mengenal perceraian ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada fardu ain. Tamam. Maka kita masuk pada qadar ilmu tasawuf. Kita dah hurai mana qadar wajib ilmu tauhid, mana qadar wajib ilmu fiqh. Qadar wajib ilmu tauhid tu terbahagi 3: uluhiyat, ketuhanan; nubuwat, kenabian; sam'iyat, perkhabaran. Dan fiqh itu terbahagi kepada, kalau kita ambil fiqh ibadah, iaitulah taharah, solat, puasa, zakat, haji. Dalam ni qadar wajib tu fiqh ibadah saja. Fiqh muamalat dan munakahat tak masuk. Fiqh ibadah saja. Adapun fiqh jenayat sunat saja pada kita, wajib pada pemerintah. Maka kita masuk pada qadar wajib ilmu tasawuf. Maka nak belajar tasawuf kena reti mana wajib, mana sunat, supaya jangan sampai kita pergi kuliah tasawuf, kuliah yang sunat, yang wajib tak belajar, berdosa besar. Dosa besar. Ingatlah ke anak-anak menantu kita. Kuliah apa? Tasawuf. Kitab apa? Hikam, sunat. Bagus. Pergi. Teruskan, jangan berhenti. Tapi yang kuliah kitab penawar bagi hati ke, kitab Minhajul Abidin ke, kitab Bidayatul Hidayah ke, kitab Hidayatus Salikin ke, ada belajar? Tak ada. Pergi cari. Itu wajib. Suruh dia gitu. Jadi jangan suruh dia berhenti buat benda sunat, biar dia teruskan buat benda sunat. Cuma kalau yang wajib belum tertunai, wajib pergi. Hari ni ngaji agama ikut minat. Saya minat tafsir, pergi lah. Semayang pengalanggang fiqh. Tasawuf tak ke mana hati tu. Allah pun sampai tak kenal lagi sifat dia. Lepas tu belajar tafsir. Bukan tak boleh belajar tafsir tu, bagus, sunat. Macam orang semayang duha, semayang tahajud, bagus tak? Bagus. Amalkan. Bagus. Tapi semayang tahajud, semayang duha, semayang rawatib, tak semayang fardu. Kan Pak bengong tu. Kau tak semayang wajib ni? Semayang zuhur, asar tak semayang? Tak, aku semayang duha, tahajud. Kau ni macam tak waras dia, aku tengok. Gitulah. Tapi cuma bab belajar kitab ni orang tak nampak macam tu. Baik. Bukan suruh jadi ustaz. Ini nak menunaikan kewajipan belajar yang wajib. Jadi kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus di dalam kitabnya Ad-Durrus Tsamin. Ad-Durrus Tsamin ni kalau di internet sekarang yang masih yang sedang menghuraikan kitab
Ad-Durrus Thamin ini, kitab tauhid ni Ad-Durrus Thamin ni. Jadi pada mukadimah tu dia ada kata macam ni. Kejap lagi kita sentuh apa yang dia cakap ni. Ad-Durrus Thamin ni kitab tauhid yang sedang menghuraikan sekarang ni adalah Al-Fadhil Ustaz Syekh Muhaizat Al-Yamani. Hari ni Ustaz Muhaizat, sahabat kepada barisan para guru dan syekh kami, sedang diserang oleh puak-puak Wahabi. Ditohmah, dikafirkan, dibid'ahkan, disesatkan, macam-macam. Nah, dia cakap A, orang ambil putau-putau cakap dia sesat. Nah, pasal mandi safar lah apa semua tu kan. Jadi dengar pada orang yang hati, kita nak ambil ilmu, biar ambil daripada orang yang hatinya bersih, supaya ilmu tu ada nur dan ada berkah. Ambil daripada orang yang hati ada hasad, ilmu tu dapat lah tapi tak ada berkah, dan ilmu tu akan terpadam cahayanya nanti, dan tidak akan mendapat sir, yakni rahsia-rahsia ilmu. Baik, khair. Jadi dalam kitab tu, pengarang kitab Ad-Durrus Thamin tu, almarhum As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus rahimahullah kata, terjemahnya, dan bagi menghasilkan tu apa? Mendapatkan. Dan bagi mendapatkan akan ilmu tasawuf yang qadar ini, qadar apa? Qadar wajib fardu ain tu, yakni qadar fardu ain. Qadar fardu ain tu, Syekh hurai agak panjang di sini. Apa dia? Kerana itu kitab-kitab para ulama terdahulu yang dikarang untuk orang awam tidak dinyatakan dalil-dalil Quran dan hadis mahupun takhrij hadis. Tu takhrij hadis. Takhrij hadis ni bila sebut hadis, riwayat siapa? Takhrij hadis. Sebut hadis ni riwayat siapa? Sebut hadis ni riwayat siapa? Sebut hadis ni daripada siapa? Daripada siapa? Ulama dulu karang kitab tak sebut takhrij hadis. Sebab apa? Orang awam tak perlu tahu. Nah, kalau tahu pun nak buat apa? Nak buat apa tahu? Kenal Imam Muslim tu siapa? Kenal Imam Bukhari tu siapa? Kenal Imam Tabrani tu siapa? Tak kenal, ni nak tahu buat apa? Jadi tunaikan yang wajib. Jadi puak-puak yang menyeleweng ni, dia cuba doktrin kepala kita. Apa? Dia nak doktrin, dia nak racun kepala kita. Entah Tok Guru ngajar hadis tu tak betul, entah hadis tu palsu. Dia mengajar sangka buruk pada guru. Itu yang jadi nak tahu takhrij hadis tu. Tiba-tiba ada seorang habib di Indonesia ke di Malaysia, saya tak ingat. Anak murid dia dekat 3-4 kali kuliah tanya tentang hadis tu punya periwayatan. Tok Guru dia kata tak payah tahu. Dia desak. Lah guru dia kata, okey, besok aku akan bacakan periwayatan hadis tu. Besok buka hadis tu, bacalah riwayat hadis tu daripada siapa, dekat 22 belas ke puluh lah nama, ramai lah. Alhamdulillah, sekarang saya dah merasa yakin. Sebab apa? Hadis tu dia dapat tahu daripada siapa semua. Lah guru tu tanya, jadi sekarang kau nak buat apa dengan kau tahu nama perawi-perawi hadis tu? Taklah Tok Guru, saya rasa yakin lah sikit. Dia kata gitu. Kau tahu tak aku baca nama siapa yang tadi perawi-perawi hadis tu? Perawi hadis lah. Tak, aku baca nama orang taman ni. Aku baca nama orang taman ni, tu semua bukan perawi hadis. Aku baca nama Imam, Bilal, Nuja, Haji, Hajjah, semua aku masuk dalam tu. Lalu engkau percaya itu perawi-perawi hadis. Nampak? Nak buat apa kau tahu benda tu? Sebab tu mak bapak kita jangan ambil Tok Guru lah, mak ayah kita. Mak ayah kita ni bagi apa yang kita perlu, bukan bagi apa yang kita nak. Jadi orang awam bukan taraf nak tahu takhrij hadis. Hanya saja kalau Tok Guru tu bagi tahu, itu satu faedah pada kita. Itu saja. Hadis ni riwayat siapa? Tak letak dalam kitab ni. Lepas tu kitab yang akan datang cetakan baru tu ada letak hadis riwayat Muslim, Ahmad dan An-Nasa'i. Rupanya tak betul. Hadis riwayat siapa tu yang dia letak tu? Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasa'i. Tak betul sebenarnya. Yang kita hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i. Sebab tu Tok Guru dulu letak Quran ke hadis ke, dia letak aje. Dan kadang-kadang tak letak pun. Sebab apa? Dalil orang awam adalah perkataan ulama.
pendapat ulama, fatwa mufti, itu dalil orang awam. Nah, bersandar pada ulama, bersandar pada para ulama. Tapi itulah fahaman tu dah masuk di Malaysia, bahkan dah masuk dalam jabatan-jabatan agama kita, bahkan di jabatan agama JAKIM sekalipun, bahkan dah masuk pada parti-parti Islam politik pun dah masuk dalam pucuk pimpinan juga. Fahaman-fahaman yang ni lah ni, yang suka memecah belahkan umat ni. Mohon pada Allah bersihkan benda-benda tu. Khair. Baik. Maka tidak dinyatakan dalil-dalil Quran dan hadis mahupun takhrij hadis, kerana orang awam mengaji sekadar nak bagi lepas taklif. Apa? Bagi lepas apa taklif? Bagi lepas kewajipan syarak fardu ain saja. Mengaji tauhid nak tunai kewajipan. Tahu takhrij hadis, tahu dalil, itu sunat. Tak tahu pun tak berdosa, kecuali ilmu tauhid. Wajib tahu dalil. Wajib tahu dalil. Apa dalil baqa'? Apa dalil qidam? Apa dalil wahdaniyah? Apa dalil sama'? Apa dalil kaunuhu mutakalliman? Itu kena tahu. Bahkan wajib tahu. Adapun fiqh dan tasawuf, sunat sahaja mengetahui dalil. Bukan mengaji nak berlagak jadi ulama atau mujtahid. Sebab tu Imam Ghazali kitab Minhajul Abidin ke Bidayatul Hidayah ke, bab muqaddimah dia suruh penuntut ilmu jaga niat. Adapun niat-niat ini akan membinasakan agamamu, membinasakan dirimu, dia sebut. Ni niat-niat ni gini. Ni niat yang buruk. Niat yang baik, mencari redha Allah, melepaskan diri dari kegelapan jahil, begitu gini. Nah, dia ajar niat apa yang betul, niat apa yang salah. Sijil mana sijil? Sijil dia, kita jangan hukum zahir. Orang pergi masuk universiti je syirik. Orang pergi masuk universiti je niat tak betul nak sijil. Bukan. Niat ni, sebab tu kata niat barang dalam hati, kelakuan hati. Maka kita tak boleh hukum niat orang. Maka masuk universiti ada sebahagian memang niat sijil, maka terpesonglah niatnya. Mohon diperbetulkan niat. Setengah orang masuk universiti benar niatnya, hanya saja sijil tu apa? Faedah sahaja. Bukan niat tujuan dia. Jadi niat masing-masing. Cuma setengah-setengah tok guru dia buat tempat madrasah atau pondok atau ribat ni, dia ini maksud kata cara syekh tu, cara habib tu, cara tok guru tu, maka kita jangan petikai. Kalau kita tak selesa dengan cara tok guru tu, kita masuklah tempat yang ada sijil. Kan setengah tempat tak ada sijil. Itu dia nak mengajar supaya anak-anak muridnya lebih telus akan niatnya dalam belajar. Tapi nak kata orang yang pergi tempat yang tak ada sijil pun belum pasti niatnya telus. Boleh jadi dia tak ada sijil, tapi dia nak dirinya digelar sebagai ulama yang ikhlas. Tak betul juga niat. Nampak tak? Jangan kita tuduh-tuduh orang tak tentu asal. Ambil degree PhD tak ikhlas. Pergi mengaji pondok yang tak ada sijil, pondok ada sijil, ada yang tak ada sijil. Yang tak ada sijil tu ikhlas, yang ada sijil tak ikhlas. Ikhlas bukan letak kat sijil, ikhlas letak kat hati. Pergi masuk pondok tak ada sijil, tapi niatnya apa? Biar orang tahu aku penuntut ilmu yang ikhlas, padahal tak ikhlas. Niat dia. Jaga situ. Baik. Maka untuk orang awam cukup atau memadai dengan berdalilkan para ulama berkata ataupun fatwa mufti atau pendapat-pendapat ulama. Ini pada sudut fiqh dan tasawuf. Adapun pada ilmu tauhid wajib mengetahui dalil Quran atau hadis. Maka kerana syubhat-syubhat dan fitnah-fitnah ilmu makin meluas. Fitnah ilmu hari ini makin meluas. Syubhat ilmu makin meluas hari ini, maka terpaksa sebahagian ulama menyatakan dalil-dalil takhrij hadis, dalil-dalil ataupun takhrij hadis dalam kitab-kitab mereka, seperti di nota kaki ataupun nota hujung dia letak juga takhrij hadis. Terpaksa letak. Sebab apa? Tuan-tuan tengok
kalau daripada zaman milenium lah, ustaz-ustaz selebriti mula berkembang, imam muda mula popular, pencetus ummah mula naik. Di sini fitnah agama, fitnah ilmu, bukan program tu fitnah. Maksud kata zaman-zaman ni orang dah makin nak pada agama, tapi fitnahnya makin rancak. Berbanding dulu fitnah agama kurang, tapi maksiat dia masya-Allah tabarakallah. Tengok 70-an zaman cucuk langit. Kedum. Zaman Helami, zaman Sharifah Aini, zaman Cliff Richard, zaman apa Robinson, apa benda lah, yang orang putih lah, yang Melayu lah, zaman Pop Yeye, Agogo. Masa tu siapa yang apa ikon agama yang naik, siapa? Arqam pun dah fatwa sesat. Tu saya tak nak bahas lah. Siapa ikon agama lagi naik zaman-zaman ayah-ayah? Al-Fadil Ustaz Datuk Ismail Khamus, Al-Fadil Datuk Dr. Tuan Guru Datuk Harun Din, almarhum dah semua. Lepas tu yang naik ikon agama ni pula semua banyak yang pas. Katalah yang bukan pas, yang forum hal ehwal perdana tu, Kesongkok je Melayu, forum hal ehwal Islam kan. Itu je. Mana ada macam sekarang? Ikon budak-budak jadi syok pakai jubah apa semua tak ada. Tapi zaman milenium dah mula orang nak pada agama, tapi fitnah agama dengan Wahabinya, Mu'tazilahnya, Syiahnya. Orang awam dah pandai berdalilkan dalil Quran dan hadis secara direct, tak bersandar lagi pada ulama. Ni semua fitnah. Memang nampak nak pada agama, tapi tu akhir. Allahu Rabbi. Dulu mana ada anak muda petikai mak bapak dia baca Yasin malam Jumaat? Mana ada anak muda petikai baca tahlil? Mana ada anak muda petikai pakcik dia ke tok dia ke meninggal baca talqin? Tak ada yang petikai. Hari ni ada. Dan kalau teruk sangat petikai, mak bapak dia tetap buat, dia tak datang. Dia datang ke pengkebumian tu. Gimana kubur? Tu imam tu nanti nak baca talqin tu. Saya tak datang. Bid'ah mahar sasak nak baca talqin. Belum lah. Sampai tahap tu. Dulu ada, dulu tak ada. Allah Rabbi khair. Jadi macam sekarang ni kita dah makin menuju akhir zaman. Khairlah akhir zaman tu kita semua ni wallahu alam dapat tempuh atau tidak, tapi yang pastinya alam barzah yang paling dekat dengan kita. Maka ayah-ayah, bunda-bunda yang dirahmati Allah sekalian, janganlah bosan berpesan dan menegur anak dan menantu. Tapi ustaz, anak saya kalau tegur sekali dia punya marah. Buat macam mana? Tapi tegur jugalah, hin-hin ke, pandai-pandai lah. Ayah dengan ibu-ibu lagi berpengalaman daripada saya. Baik, maka bukan tak boleh tanya dalil kata ulama, cuma sebelum bagi dalil nak tahu dulu yang bertanya tu orang awam atau mujtahid. Mujtahid ni ulama yang berijtihad direct Quran dan hadis. Ibarat doktor atau farmasis yang direct pada ubat-ubatan, keluarkan ubat. Kita layak tak keluarkan ubat sendiri? Doktor sendiri boleh lah bang, belakang lorong. Layak tak kita keluarkan ubat sendiri? Tak layak. Sebab kita tak ada kepakaran tu. Nak keluarkan ubat sendiri boleh belajar. Ulama dia berinteraksi direct secara langsung dengan Quran dan hadis, yakni mujtahid, layak keluar hukum. Jadi bila hukum tersebut ada orang bertanyakan dalil, engkau ni siapa tanya dalil? Aku mujtahid. Ingat mujtahid paling last zaman kurun keberapa dah? Zaman kita tak ada dah. Semua ulama-ulama kita muqallid belaka, pengikut mujtahid yang terdahulu. Ulama-ulama kita yang kita jumpa sekarang pun mereka tak mengaku mereka mujtahid. Sekalipun mereka ulama-ulama hadis. Seperti kalau tuan-tuan nak tengok ataupun nak join satu kuliah-kuliah hadis ni, di antaranya Maulana Hasnul Hizam,
ataupun Maulana Yusuf, Maulana kemana Yusuf, Maulana Husin bin Abdul Qadir Al-Yusufi. Tu semua yang Maulana Husin tu kami pernah menadah kitab dengan dia. Yang Maulana Hasnul Hizam tu tak. Tapi tu semua ulama-ulama hadis ahlu sunnah wal jamaah yang membawa penyatuan umat, bukan perpecahan umat. Jangan rujuk hadis pada geng-geng yang itulah, faham sendirilah. Nah, zikir Allah pun tak ada faedah, dia kata, punya lancang mulut tu. Kemudian ada murid yang crop satu video yang jawab orang yang tohmah zikir Allah ni tak ada faedah. Dia crop video siapa? Ulama bekas mufti Mesir Al-Azhar, kalau tak silap Dr. Ali Jumaah. Dia jawab. Dia jawab apa? Dalam surah Al-Alaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbik, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Nama bagi zat yang agung lagi wajib wujud, Allah. Bukan suruh zikir dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman tak. Dia pakai itu je untuk orang awam reti. Maka dengan tasbih Allah, 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 Allah. Ulama kita lama dah amal. Tiba puak ni, macam-macam cakap lah kan. Tu saya bagi poin sikit-sikit tu supaya kita ni biar reti. Jangan termakan sangat dengan tohmahan mereka. Baik. Maka kalau yang tanya dalil tu orang awam, jangan jawab Quran atau hadis, bukan reti pun, dia reti terjemah aje. Dia reti terjemah aja. Kalau yang reti sikit Quran dan hadis, orang yang pergi belajar betul, pergi memang belajar pondok dekat 16 tahun, 22 tahun, pergi Mesir, Sudan, Yaman, Jordan dan seumpamanya, tu bolehlah Quran dan hadis pasal dia orang reti. Itu pun bukan tahap ulama lagi. Bukan tahap mujtahid lagi. Mujtahid memang boleh kata tak wujud dah kurun yang sekarang. Bukan tahap ulama lagi. Ulama apa? Orang yang pakar, spesialis dalam 12 bidang ilmu. Satu bidang ilmu ambil bahasa Arab. Bahasa Arab aja berbelas pecahan. Nahwu, saraf, balaghah, mantik, maqulat, balaghah. Baru satu bahasa Arab. Tauhid, tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh, ulum hadis, ulum Quran. Berlambak 12 bidang paling kurang minimum. Baru gelar al-ulama. Kalau tak, ular dalam semak. Menyusuh kan, orang patuk orang. Apa kita? Allah Rabbi. Itulah yang fenomena hari ni yang bakal ayah-ayah dan ibu-ibu tinggalkan untuk kami yang akan meneruskan mengajar cucu-cucu ayah-ayah dan ibu-ibu yang ada hari ni. Sistem pendidikan hari ni dah wujud. Buku akidah Wahabi dah wujud, dah keluar kat Facebook dah sekarang. Semua tengah nak selamatkan ni, jangan beli. Dia tulis akidah, tajuk besar, Allah di mana. Maka jika ditanya Allah di mana, jawablah Allah itu di atas arasy. Dalil surah Toha ayat 5. Itu dalil mutasyabihat, tak boleh jadi dalil dalam akidah. Kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nak jadikan dalil dalam bab akidah, mestilah dalil Quran ayat yang muhkamat, ayat yang terang jelas, tidak ada ihtilam, tidak ada banyak kemungkinan dan tidak ada banyak makna. Kalau ayat tu banyak makna, banyak kemungkinan, tertolak untuk jadi dalil. Bukan tolak ayat Quran, tolak untuk jadi dalil akidah. Wujudlah, jaga-jaga. Bagus Shopee ni ada jual buku akidah. Buku dia warna-warni macam untuk budak darjah 2, darjah 3. Kat sini kan bekas-bekas pensyarah, bekas-bekas pengetua-pengetua. Tolong tengok anak kita, menantu kita beli buku untuk cucu kita.
Tengok-tengok. Sebarang-sebarang beli kat Shopee. Allahu Rabbi. Allah kat mana? Kat Arash. Allahu Rabbi. Baik. Maka kalau orang awam yang tanya dalil, cukup dengan mengatakan fatwa mufti ataupun pendapat-pendapat ulama, bersandarkan dengan kitab-kitab ulama. Baik. Maka jika orang awam, maka dalilnya dengan kata-kata ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar, Imam As-Suyuti. Itu maksud ulama. Kalau kita tak reti nak sebut benda-benda tu, orang tanya, Haji ni apa dalil je? Kan Ustaz Noh tu ada aja, kan Ustaz Karim tu ada aja dalam kitab ni. Boleh, sandar gitu boleh. Sah untuk orang awam. Tapi kalau macam kita, memang ada ustaz, memang belajar kitab, tahu pendapat ni daripada imam siapa, Imam Ar-Ramli, ini Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ini Imam Syafi'i. Sebut nama imam-imam tu. Kalau kita tak reti yang lebih dalam, sebut nama ustaz yang ajar kitab tu pun dah memadai. Ni dah kat rumah beli Sahih Bukhari 6 jilid tebal-tebal, baca terjemah aje, lepas tu faham sendiri. Jangan baca kitab hadis sendiri, bengong nanti. Baik. Ibarat orang beli kitab ni, farmasis nak buat ubat, beli. Bagus kitab buat ubat ni, ubat tentang Panadol, ubat tentang ni, baca. Alah bengong. Tak reti apa? Bukan bidang kita. Maka sekiranya kalam Allah dan Rasul itu semudah itu untuk difahami, kalam Allah tu Al-Quran, kalam Rasul tu hadis, kalau semudah tu boleh difahami, semudah apa? Baca terjemah, faham. Baca terjemah, faham. Kalau semudah tu hanya dengan baca terjemah dan tak perlu kepada ilmu alat. Ilmu alat ni apa? Ilmu bahasa Arab. Maka keldai pun faham. Keldai pun boleh mengajar, kata ulama. Nak menyatakan Quran dan hadis ni bukan boleh faham semata gitu saja. Dan kata kita manusia ini walau diberi nikmat akal pun payah nak faham, maka berhajat kepada belajar juga. Walaupun kita ni diberi nikmat akal, tetap kena belajar kerana itu bukan bidang kita. Kalau kita tak reti nak repair aircon, kena panggil tukang aircon. Tukang aircon bawa tak alat dia, screwdriver, nak bersih aircon tu alat dia. Bertukang ada alat dia, plumbing ada alat dia, wiring ada alat dia, Quran hadis ada alat dia. Tak reti alat tu, jangan buat pandai-pandai. Sekarang ibarat tikus membaiki labu. Yang rosak agama, kalau aircon rosak boleh tahan kira. Repair wiring, bomb gelap, blow, boleh tahan kira. Ini rosak agama, jangan main-main. Baik. Yakni qadar fardu ain tasawuf ini memadalah dengan mengamalkan barang, yakni perkara yang di dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi di antara kitab asas ilmu tasawuf, di antaranya kitab Minhajul Abidin. Karangan siapa? Imam Ghazali. Tapi kalau nak beli, ni saya suggest lah, kalau nak beli kitab Minhajul Abidin ni, cari yang Rumi ke Jawi tak kisah, tapi cari yang terjemah daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, pengarang kitab Munyatul Musalli. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dia ada terjemah kitab Minhajul Abidin tu. Kalau tak silap, publisher dia Al-Hidayah. Cari yang tu. Sebab Minhajul Abidin ni banyak publisher dia. Victory Agency ada. Sebab saya memang kaki kitab. Duk tengok Minhajul Abidin je dah 3-4 publisher. Jadi yang paling terbaik terjemah dia adalah Syekh Daud Fatani punya terjemah. Memang ulama Jawi gitu yang terjemah, bukan ustaz-ustaz biasa. Khair. Tu kalau nak belilah kitab Minhajul Abidin. Khair, baik. Maka dan mengenal perceraian. Apa perceraian tu? Huraian-huraian, cabang-cabang masalah perbahasan mendalam, seumpama kitab Al-Hikam, syarah Tu'ku Pulau Manis. Maksud kata pecahan tasawuf yang dah atas-atas. Dia basic, asas. Yang perceraian ni, yang atas-atas ni, intermediate, advance. Betul saya cakap tu, intermediate ni orang educated pun ni apa benda Ustaz, intermediate salah cakap ke apa. Betul Maksud kata yang atas-atas tu sunat belaka, bukan wajib.
Kau nak pergi mana? Ya, aku ngaji kitab hikam. Sini kitab hikam Ustaz Zul Rahim kan? Kitab hikam. Tapi bukan Tok Kukulan Manis kan? Tak kisahlah, tapi ahli hikam karangan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Bagus. Tapi kalau dalam kuliah seminggu tu tak ada kitab tasawuf yang asas, tolong cari. Nah, selain Minhajul Abidin, kitab tasawuf yang asas Penawar Bagi Hati karangan Al-Imam Abdul Qadir Mandil. Kitab Penawar Bagi Hati tu kadang-kadang 3 kali khatam belum tentu dapat amal bab hati. Bukan mudah. Tapi ada usaha nak bersihkan hati. InsyaAllah Allah bantu. Baik, sambung. Dan mengenal perceraian, yang ini yang dah atas-atas tu ilmu batin, iaitu ilmu tasawuf yang lebih daripada ni, lebih daripada yang dibicarakan dalam Minhajul Abidin, bukan daripada fardu ain. Maksud kata sunat sahaja ataupun fardu kifayah. Okey, saya nak tanya, yang dimaksudkan dia hanya sandar pada kitab Minhajul Abidin saja, maka kita tak nampak yang mana kadar wajibnya Ustaz ilmu tasawuf ni. Kadar wajib ilmu tasawuf ni iaitulah mengenal Allahumma shalli sama penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati itu umum. Dia kalau lebih spesifik mengenal maksiat zahir. Itu pertama, mengenal maksiat zahir. Maksiat zahir ni apa? 7 anggota. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki. 7 anggota. Tu semua akan bercakap. Surah Yasin sebut tangan dengan kaki je kalau tak silap. Surah Yasin ayat berapa tu. Tapi banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain yang mengatakan 7 anggota ini akan berbicara di akhirat. Apa yang kita buat? Kalau ibadat, alhamdulillah. Kalau maksiat, na'udzubillah. Dia tak boleh kautim dengan 7 anggota ni. Kau diam-diam kau ni kat dunia jangan cakap dengan Allah. Tak boleh. Dia akan cakap. Sebab kat dunia dia dah tersakiti. Kenapa dia tersakiti Ustaz? Kerana 7 anggota ni mengidam-idamkan nak masuk syurga, tapi kat dunia kita gunakan dia buat maksiat, dia rasa tersakiti, lalu dia mengadu pada Allah di barzah nanti. Akhir. Jadi yang pertama maksiat zahir. Yang kedua taat zahir. Taat zahir tu maksud kata amal ibadah yang kita gunakan. Taat zahir tu taat 7 anggota ni. Mata untuk apa? Telinga untuk apa? Lidah untuk apa? Lidah guna untuk baca Quran, baca hadis, menimba ilmu dan seumpamanya. Kalau balik pada maksiat zahir tadi, lidah mengumpat, fitnah, caci maki. Tiap-tiap 7 anggota kena kenal mana maksiat, mana ibadat. Kemudian yang ketiga, taat batin. Taat batin. Taat batin seperti apa? Khauf, takut. Raja, harap. Syukur, zuhud, ikhlas, sabar. Itu semua taat batin. Maksiat batin, tu yang kita dah bicara sedikit sebanyak pada kuliah lalu. Riya, sum'ah, takabur, hubbul jah, macam-macam. Penyakit-penyakit hati itu maksiat batin. Jadi 4 je. 4 je Ustaz. 4 je. Jangan ke dalam sangat, betul lemas, tak tahu apa. Bukan salah belajar yang sunat-sunat. Yang wajib tu, yang 4 terlepaskan dulu. Mana 7 anggota maksiat, mana 7 anggota ibadat, mana ibadat hati, mana maksiat hati. Di antara maksiat mata ni zahir ni, maksiat mata memandang seseorang dengan pandangan yang hina, dosa. Tengok orang sebelah mata tu, tengok dengan pandangan lekeh, ini dosa dah. Perasan tak perasan? Kat traffic light berhenti kan, orang bawa jual-jual lain kat traffic light kan, ada jual apa jeruk benda lah kan, jual. Dia bukan ketok pun cermin kita, beli, bukan. Dia lalu je. Kadang dia tak tengok pun kita, dia tunggu kita panggil. Ada setengah yang lalu tunjuk gitu.
Kita punya jeling tak nak beli. Macam hina sangat dia jual. Ke dia ketuk cumi tu, dong beli. Ada tak ada. Nah, itu bolehlah kita marah ketuk-ketuk cermin kita orang. Nah, itu pun marah tak boleh hina. Ini dia lalu je. Sibuk betul lah traffic light nak jual-jual semak mata. Orang tu cari rezeki yang kita pandang rendah hina sampai macam tu, kenapa? Tak pasal dapat dosa. Dosa mata. Jaga baik. Habis masuk fasal yang baru, faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Apa itu? Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Ni nak masuk dah bab apa? Bab ilmu yang bermanfaat. Biar reti ilmu bermanfaat ni macam mana. Kita bagi lalu azan Isya, kita sambung 10 minit insya-Allah, lepas tu kita solat Isya. Khair. Kita bagi lalu azan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi salat ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadila syarafa wa darajatal aliyah rafi'ah wa athul maqam al-mahmud innaka la tuhib. Rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li. Rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sembahyang Isya 8.25. Kalau ikut jam tu lah, jam jarum. Dia cepat 2 minit daripada yang ni. Khair. Baik. Jam saya sama dengan ni. InsyaAllah dalam 8.23 kita tutup, dalam 8.25 kita sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu memberi manfaat ni berkait dalam sebuah hadis. Berkait dalam sebuah hadis tentang 3 amalan anak Adam yang tidak putus ganjarannya. Pertama, dalam kalau matan Arab dia tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza mata bani Adam in qata'a amalahu ila min 3 sadaqatun jariyah wal 'ilmun tafi'u bih waladun salih yad'u lahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara riwayat hadis yang Nabi katakan. Maka 3 amalan anak Adam yang tidak putus ganjarannya. Yang pertama sedekah jariah. Yang ini setengah ulama mengkhususkan makna sedekah jariah tu dengan wakaf. Dengan wakaf. Setengah ulama mengambil dengan niat umum sedekah lah. Yang kedua, ilmi yuntafi'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kita akan bicarakan ni. Yang ketiga, waladin salihi yad'u lah, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh, ni yang kata ilmu bahasa Arab. Bila sebut lelaki termasuk perempuan. Kalau kaedah bahasa Arab, waladun, anak yang soleh lelaki, habis anak perempuan termasuk sekali. Tapi kalau sebut anak perempuan, anak lelaki tak masuk. Ini di antara kaedah bahasa Arab. Sebab tu bila baca, anak yang soleh, anak lelaki lah ni. Jadi ibu-ibu ayah yang mana ada anak perempuan, doa dia tak terpakai pula dah. Ini mandai-mandai. Bila sebut lelaki, para ulama kata, ini bukan saya kata, ustaz pandai yang hadis. Pandai apa? Bengong juga. Tak ada yang pandai hadis. Ini hanya menyampaikan kalam guru kami, yang di mana para ulama mengajarkan kepada para guru kami. Apa dia? Bila sebut lelaki, dia akan merangkumi perempuan. Bila sebut anak yang soleh, solehnya apa? Lelaki. Terkandung sekali anak perempuan yang solehah. Jangan nafi pula anak perempuan solehah tak termasuk doa dia. Baik.
Tapi kalau Nabi sebut secara khusus anak perempuan yang solehah, anak lelaki tak masuk lah. Baik. Itu sebahagian daripada huraian hadis ataupun tafsiran hadis. Berlambak lagi sebenarnya. Cuma yang patut kita tahu kadar-kadar kita orang awam gitulah. Baik. Berkata pengarang rahimahullah, kelebihan ilmu yang bermanfaat itu iaitu amat banyak yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis, dan setengah daripadanya itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Surah Al-Mujadalah surah apa? Sekejap. Surah Al-Mujadalah. Surah yang ke-58. Dia kalau ada nombor surah senang cari sikit. Surah ke-58. Surah Al-Mujadalah. Apa maksud Mujadalah? Perempuan-perempuan mujahid yang bersoal jawab. Al-Mujadalah. Bukan perempuan mujahid, perempuan, wanita. Bukan perempuan mujahidah tu. Wanita yang bersoal jawab. Jidal, berdebat. Macam kena perempuan. Berdebat, suka lawan cakap. Tapi dia je lah menang. Kan ibu-ibu? Maaf lah cakap perempuan yang gitu. Jadi lelaki kena faham. Dia dah lebih sangat diam lah. Ayah lagi pengalaman kan. Tak siapa sini ada bini 2-3 kan. Lagi pengalaman. Baik, jadi surah ke-58 ayat 11. Artinya, arti firman Allah, mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala daripada kamu, dan mereka yang diberi akan dia akan ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah, iaitulah orang yang beriman, orang yang percaya dengan Allah. Alladzina amanu minkum, daripada kamu, dan mereka yang diberi akan ilmu yang bermanfaat, beberapa pangkat yang tinggi. Utul ilma darajat. Jadi orang yang berilmu, orang yang ada ilmu yang bermanfaat ni lah, dia ada darjat pangkat yang tinggi di sisi Allah, walaupun pada pandangan manusia tak ada apa. Di sisi Allah dia ada. Tapi biasanya kalau dah orang nampak keilmuan dia, sekaligus manusia memuliakan dia, betul? Tapi memuliakan dia kena tengok juga. Kadang-kadang dengan niatnya yang kotor, belajar supaya orang nak angkat dia jadi ulama, supaya niat dia kotor, dia tak dapat darjat ni. Tapi dia mulia di sisi manusia. Ada yang kadang kita tengok macam Tok Haji je, serban lebay, baju Melayu kain pelikat. Tapi Tok Guru punya, dia pergi tempat orang tu nampak siapa ni dengan tongkat, tua nampak, tak ada apa. Di sisi Allah dia VIP. Ilmu yang bermanfaat yang ada pada diri dia. Kat kampung dia mengajar, dia datang ke tempat orang tengok dia macam tak ada apa. Di antara contoh lah. Jadi, dan juga ayat-ayat Quran yang lain yang di mana Allah mengatakan, adakah sama, saya lupa surah apa, ayat berapa, yang Allah ada katakan, adakah sama orang yang tahu yakni berilmu dengan orang yang tidak tahu yakni tidak berilmu? Adakah sama? Tu soalan tu bukan untuk dijawab. Soalan tu sindiran. Sebab tu dalam Quran ni, ayat-ayat pertanyaan Allah ni bukan semua tanya tu untuk dijawab. Ada pertanyaan sindir, ada pertanyaan yang mentohmah, ada pertanyaan yang memang nak dijawab. Gitu. Dia banyak. Tamam. Baik. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas ataupun digelarkan Ibni Abbas, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bisab'i mi'ati darajah.
ma bainad darajataini masiratu 500 am. Artinya bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat mukminin dengan 700 pangkat, yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun. Allahu Rabbi. Nampak? Dalam kitab ni tak tulis takhrij hadis. Dan nama kitab orang awam. Kita pula nak mencari. Jadi di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah SAW, mengatakan bagi ulama itu, yang kata ulama di sini ni ulama akhirat, bukan secara mutlak asal ulama je dapat yang ni, tak. Yang kata bagi ulama tu ulama akhirat, ulama yang mengingatkan masyarakat, umat ingat akhirat, ulama yang bawa masyarakat pada Allah dan Rasul. Sebab hari ni ada setengah-setengah memang ulama. Dia bukan ulama semua. Ulama memang ulama. Tapi dia nak bawa orang, dia nak bawa umat, dia nak bawa masyarakat pada siapa? Diri dia. Nak bawa umat pada jemaah dia, nak bawa umat pada madrasah dia, nak bawa umat pada tariqat dia, nak bawa ke dia. Jadi bila orang berpindah, guru, syekh pindah sekolah, keluar jemaah, marah. Dia pergi jemaah mana tu? Lama dah tak nampak muka. Oh, dia join tariqat yang tu. Itu sesat tu. Pula dah. Ingat, dalam pada kita join, maksud kata dalam majlis-majlis agama macam ini, majlis-majlis ilmu. Banyaklah macam pengalaman saya adakan satu kelas ke apa, ke orang keluar, ke orang masuk. Kita selama mana mereka tu keluar daripada jemaah ataupun dah tak datang surau kita dapat tahu dia ke mana, masjid sana, surau sana, kuliah sana, tak pergi tempat kita, tak pergi ke pengajian kita. Baik sangka je. Kerana apa? Jangan ada hasad. Kerana apa? Kerana mereka pergi tu menuju Allah dan Rasul juga. Maka kenapa kita nak sakit hati? Dia dah tak join jemaah kita, dia join jemaah sana. Jemaah sana tu menuju Allah dan Rasul. Yes, biar. Yang sakit hati kenapa? Bila ada rasa nak bawa ke diri, dia jadi hasad. Dia dah tak join kita punya ni jemaah Yasin kan, ibu-ibu kan. Yasin dia dah left group lah, dia join belah sana. Yasin belah sana dengan Yasin belah sini ada beza. Dua-dua Yasin kan, Quran kan, nakkan pahala redha Allah kan. Yang jadi bergaduh kenapa? Contoh. Macam tu jugalah. Khair. Jadi yang kata ulama di sini ni ulama akhirat yang mengingatkan umat kepada Allah dan Rasul. Ataupun ulama soleh, bukan ulama jahat atau ulama dunia. Maka ulama jahat itu adalah munafik akidah. Kita kalau nampak macam ulama ni jahat, diam. Jangan ngata, jangan type apa-apa. Minta lindung daripada Allah cukup. Sebab takut kita type macam-macam, takut kita tuduh macam-macam, takut kita tuhmah macam-macam, dan kita siap kata jelas lagi, inilah ulama dunia, ulama jahat ni, ulama sok dia ni. Jelas kita kata akhirat, mahsyar, barzah, lidah dan jari kita akan dipertimbang dengan apa yang kita type dan apa yang kita cakap. Kalau salah tuduhan kita, cakap habislah kita nak cari ulama tu, nak settle dengan dia. Kalau salah tuhmahan tuduhan kita, diam. Diam. Selamatkan diri. Kita tak khabar pada orang yang dia ni ulama macam kita tak akan macam tu pun, kita diam. Dosa kita? Tak dosa. Tugas siapa yang menyatakan ini ulama ni jangan diikut, dia membawa kesesatan pada umat? Ni tugas siapa? Tugas ulama juga. Bukan kita. Nanti kita sambung kalam sahabat ni.
kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ni nanti kita sambung. Yang bagi ulama tu kita dah sentuh. Ada beberapa pangkat, wallahu a'lam bissawab. Nanti kita sambung pada kuliah akan datang, insya-Allah. Ulama tu Allah letak pangkat atas orang beriman. Sebab tu kita wajib hormat ulama. Yang kita memandai-mandai nak terus Quran ke hadis. Ini kita, sebab tu kitab asas orang awam ni perlu belajar. Sebab biar kita kenal, atau bahasa lamanya Syekh kami kata apa? Biar tahu diri. Kat mana kita ni? Jangan tak tahu diri. Tak tahu diri ni bahasa moden apa? Tak sedar diri. Biar kita tahu diri. Kita ni orang beriman duduk bawah pangkat ulama. Ulama ni Allah letak atas orang beriman. Dan siapa yang atas ulama, sekalipun sultanul ulama, raja bagi orang, raja bagi sekalian ulama, Syekh Abdul Qadir, itu sultanul aulia, sultanul ulama yang di zaman kita baru meninggal pada tahun 2016 yang lalu, almarhum Fadilatul Habib Salim Asy-Syatiri Al-Yamani rahimahullahu taala, diberikan julukan gelaran sultanul ulama, raja bagi sekalian ulama pada zaman kita. Sekalipun raja kepada sekalian ulama, siapa pangkat yang atas dia? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sahabat walaupun bukan ulama, biasa-biasa je, pangkat dia tetap tinggi daripada ulama. Itu pada pangkat-pangkat lah. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa almarhum Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah tu diberikan sultan ulama gelarannya? Kerana kisah dia pendek cerita sebagai penutup. Suatu hari anak murid dia naik wheelchair, sorong nak bawa masuk perpustakaan dia, maktabah dia. Masuk-masuk anak murid dia terpegun, banyaknya kitab Arab lah, banyaknya kitab. Dia tanya, Habib dah habis baca semua kitab ni? Habib kata apa? Engkau salah soalan wahai anak muridku. Kenapa Habib? Yang sepatut engkau tanya, aku dah hafal ke belum semua kitab ni? Bukan takat dah habis baca. Semua kitab dalam perpustakaan tu duduk dalam dada dia. Dia mengajar memang duduk atas wheelchair, tak pernah ada kitab depan dia. Tapi kalau sebut hadis daripada siapa ke siapa, Allah. Meninggallah tahun 2016, beberapa tahun yang lalu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian, saya mohon ampunan maaf di atas kekasaran bahasa, telanjur kata, buruk adab, rendah akhlak, salah dalam penyampaian jika ada. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.